Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azim. Okey, saya hari ini nak interview beberapa daripada kawan-kawan saya yang berada di rumah semasa pandemik COVID-19. Okey, orang yang pertama Badrul, boleh kenalkan diri? Hai, nama saya Badrul. Tinggal di Padang Indah dan seorang pekerja lah. Okey, Badrul bekerja kat mana ya? Saya bekerja di Okey. Semasa bekerja, Badrul naik apa semasa, okey, daripada rumah nak ke tempat kerja? Ya, Ah, transport ke? Transport. Saya selalu naik Grab sahaja. Oh, okey, naik Grab. Okey, bagaimana keadaan pelanggan ataupun yang membeli barang-barangan di kedai Badrul? Dia ikut pada harian je sebab saya menjual aiskrim. So actually tak ramai pun nak beli aiskrim setiap hari. So actually tapi kalau tengok daripada suasananya, dia kadang-kadang ramai, kadang-kadang sunyi. Macam tu. Dia ikut lah. Biasanya weekend ramai macam tu. Okey, untuk sekarang ke waktu PKPD di kawasan Selangor, setahu saya Sunway City still ada still dalam kawasan PKPD. Jadi maybe pelanggan agak kurang untuk membeli secara uh, langsung, so mereka maybe beli dalam menggunakan Foodpanda, GrabFood. Okay, dalam masa yang sama still ada orang beli ke even menggunakan GrabFood ataupun Foodpanda? Uh, Dia bergantung kepada rezeki Allah Ta'ala. Tapi kalau ikutkan hanya ada Foodpanda saja. So kita punya pelanggan ni bergantung kepada pelanggan Foodpanda sahajalah. And dia kurang untuk customer saya. Tapi bagi saya untuk kedai-kedai yang lain, sebab dalam seharian tu kita akan nampak banyak Foodpanda, GrabFood yang datang untuk pick up barang. So saya rasa ianya membantulah dalam perniagaan sekarang. Okey, apa pendapat Badrul tentang orang yang apa ni, rider Foodpanda, GrabFood yang mengambil makanan, situasi mereka susah ke tidak, ada masa ke tidak untuk family. Cuba terangkan pendapat Badrul. Saya tak boleh nak cakap apa sebab dia ikut kepada masa mereka lah. Sebab diorang ni buat kerja untuk diorang sendiri. So saya tak rasa macam kerja diorang ni satu bebanan sangat untuk diorang. Sebab itu ialah tanggungjawab mereka untuk jaga family diorang, bagi duit makan semua tu. So tapi kalau ikutkan ini memberikan risiko yang tinggi kepada mereka sebab sekarang ni musim pandemik. So di mana-mana saja kita tak tahu boleh dapat penyakit tu, boleh dapat virus tu. So actually kerja sebagai rider untuk makanan semua ni adalah satu pekerjaan risiko tinggi lah untuk mereka dan keluarga mereka. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya beralih kepada seorang lagi kawan saya, Syaza. Okey, Syaza, cuba kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syaza Izzati binti Muhammad Salihin. Saya duduk di Pandang Indah. Okey. Dan saya tidak bekerja sekarang. Saya sedang menunggu untuk masuk belajar. Okey, Syaza belajar dekat mana nanti? Dekat UiTM Jasin Melaka. Oh, Diploma tanya, Sains Komputer. tanya atas pendapatan kemasukan ke UiTM. Okey. Terima kasih. Okay. Untuk Syaza, apa pendapat Syaza bagi pelajar yang yuran dorang still bertambah even duduk rumah? So apa pendapat Syaza tentang hal-hal macam tu? Bagi saya pasal yuran ni tanggungjawab pelajar juga kan.
untuk bayar yuran. Tapi disebabkan keadaan pandemik sekarang ni, sepatutnya kerajaan perlulah ambil tanggungjawab untuk bagi bantuan sikit-sikit ke untuk pelajar daripada bagi bebanan yang banyak dekat pelajar je. So pasal yuran tu mungkin boleh pertimbangkan sikit, kurang sikit kot untuk pelajar-pelajar apa tu? Yelah, yuran. Okay, faham. Okay. Selain tu, even semasa menunggu kemasukan ke universiti, okay, apa persediaan Syaza untuk ke universiti nanti? Persediaan saya mungkin saya akan ulang kaji balik. Tak adalah masuk-masuk nanti terus clueless ke apa kan. So sebagai pelajar yang dah nak masuk ni pun saya sarankan untuk korang ulang kaji balik subjek yang mungkin akan korang belajar dekat sana. And jangan lupa sediakan borang-borang yang penting untuk bawa sana dan ready mental fizikal lah sebab korang akan berada jauh dengan family dan akan buat kawan-kawan baru. So yeah. Okay. Terima kasih Syaza. Okay. Okay, sama-sama. Okay. Boleh saya ajukan soalan kepada Badrul? Saya? Okay. So, setahu saya, apa isu yang timbul di Malaysia, pelbagai isu yang timbul di Malaysia. Okey, antara salah satunya isu bendera putih. Setahu saya Badrul juga still promote pasal orang yang mempromote pelbagai banner-banner, poster tentang bendera putih untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Okey, apa pendapat Badrul tentang isu bendera putih? Okay, so actually bendera putih ni kita menunjukkan bahawa ia ini bukan satu protes untuk kerajaan. Ia hanya menunjukkan yang bahawasanya orang yang menaikkan bendera putih ini inginkan bantuan daripada segi makanan ataupun yang lain-lain lah. Tapi ini menjadi isu besar apabila kerajaan mencampur aduk dalam hal ini dan mengatakan bahawasanya kita memprovok kerajaan dalam tidak memberi bertanggungjawab ke atas rakyat-rakyat macam tu. Tapi actually benda ni sangat membantu untuk kita rakyat. Yang kita sekarang ni rakyat tolong rakyat. So actually benda ni sangat membantu untuk orang-orang yang susah sebabkan pandemik ni kita tak tahu masalah diorang. So actually benda ni sangat membantu untuk kita sebagai rakyat yang tidak berapa senang ni, tapi actually kita dapat membantu satu sama lain. So kita dapat tahulah yang ni susah, yang ni tak ada makanan, yang ni tak ada susu untuk anak macam tu. Okay. Untuk Syaza pula, baru-baru ni isu pasal tentang kita punya isu tentang kita tak naklah ulaskan tentang isu tu, tapi apa pendapat Syaza tentang sesuatu fitnah yang memfitnah orang lain, berita-berita yang tidak pasti. Apa pandangan Syaza terhadap masyarakat yang melihat isu tersebut, benda yang viral tu? Ikut pandangan masyarakat lah. Saya rasa bagi saya seseorang individu itu tak sepatutnya lah melempar fitnah atas sesuatu yang dia tidak tahu pun. So dengan tuduhan yang dia buat tu, dia pula influencer kepada orang-orang lain sebelum ini. Tapi sekarang orang tak akan pandang dia sebagai seorang inspirasi tau. Sebab tuduhan yang dilemparkan tu ke atas seorang ustaz yang dah banyak membantu orang sekeliling. Jadi saya rasa tak sepatutnya, kalau dia tak tahu lebih baik dia diam saja ataupun senyap-senyap je lah kan. Tak perlu besar-besarkan benda tu.
Okay. So bagi Syazah, Ya, saya. orang masyarakat juga still mempersalahkan kedua-dua belah pihak. Okey, untuk pandangan Syazah, untuk masyarakat yang still blame mereka, apa pendapat Syazah tentang tu? Komen-komen yang ni. Oh, Ah, bagi saya, alah biasalah netizen kan. Tapi netizen memang maklumlah dia orang akan rasa macam yang pihak belah sini betul, pihak belah sini salah. Tapi lama-lama tu macam lebih baik aku sokong pihak yang ni kan. So bagi dia orang macam dia orang akan nampak salah dua-dua tu sebab dia orang sendiri pun tak tahu mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Kepada netizen yang macam tak berakal sangat tu, kalau tak tahu sangat pasal apa-apa, lebih baik diam je. Itu je best option dia. And tak payah nak borak macam apa, korang tahu apa yang betul-betul terjadi dekat sana. Biarlah pihak yang terlibat tu yang settlekan isu diorang sendiri. sesuatu yang sangat baik untuk masyarakat yang mendengar dan melihat video kami. Okey, untuk tadi maybe ada masalah teknikal untuk Eliza Aisyah. Eliza Aisyah boleh perkenalkan diri? Okey, Eliza Aisyah boleh kenalkan diri? Assalamualaikum. Nama saya Nur Eliza Aisyah binti Abdul Manaf. Okey. Umur 18 tahun. Student. Still student. Okey, Eliza belajar kat mana ni sekarang? Belum lagi. Nanti belajar dekat UniKL. Oh, UniKL. Untuk course? Multimedia. Multimedia. Tahniah atas pencapaian Eliza Aisyah. Terima kasih. Ke universiti. Okey. Untuk Syazah atau Badrul, ada tak pesanan-pesanan khidmat masyarakat untuk masyarakat yang melihat video ini? Okey. Okay, pesanan hikmat saya kepada masyarakat. Sekarang kita tengah PKP dah nak dekat setahun dah pun duduk rumah ni. Bagi saya yang rasa nak bunuh diri tu, korang tahan dulu, sabar. Mungkin hidup ni susah tapi mungkin kalau korang tunggu, mungkin ada benda yang lebih baik akan datang untuk korang. So sabar, fikir orang sekeliling, fikir orang yang sayang korang. Jangan ikut diri sendiri dulu. And macam mana nak cakap, pada masyarakat juga sekarang ada isu yang macam apa, sexual tu semua kan. Ya. So nak nasihatkan, don't blame the orang kata victim. So apa-apa pun dengar daripada victim. Jangan tengok dekat orang yang buat dia. Okay. Terima kasih Syazah. Sama-sama. Untuk Eli, apa pandangan Eli terhadap lelaki yang melakukan sexual harassment di merata-rata tempat, walaupun isu ni sangat-sangat panas, sangat hangat waktu sekarang. Okey, walaupun ada cikgu yang melakukan sexual harassment terhadap murid dia, lepas tu ada juga kawan-kawan dia yang melakukan sexual harassment secara bercakap, secara menaik, itu pun still berbangkit dengan sexual harassment. Apa pandangan ataupun pendapat untuk seorang wanita yang melihat video ni, Eliza?
Okay, maksudnya macam kita sebarkan perkara ni dekat social media, kita bangkitkan isu ni lagi. Lepas tu Cuma kan wanita Um, baca okay. sebagai seorang perempuan. Macam Eliza cakap tadi, kita kena bangkitkan isu ni apa semua. So sexual harassment ni dia takkan berhenti. Dia tak semestinya dekat wanita je, mangsa lelaki pun ada. So apa yang kita perlu buat, jangan stop spread awareness tentang sexual harassment ni, sebab kita tak tahu berapa ramai lagi mangsa yang dah kena kat luar tu. Tapi cuma diorang hidekan story diorang. So kalau kita dapat tahu tu, tak kisahlah platform kau kecil ke besar ke, kau spread je. Asalkan benda ni dapat sampai dekat orang-orang yang follow kau kat platform kau tu. Terima kasih atas penjelasan Syaza. Okey, untuk Badrul sebagai seorang lelaki, apa untuk sebagai seorang lelaki lah kan, yang telah melakukan sexual harassment kepada seorang perempuan, ada juga yang lelaki melakukan sexual harassment kepada lelaki juga. So apa pendapat Badrul tu? Untuk Badrul, apa pandangan Badrul tentang lelaki yang telah melakukan sexual harassment kepada seorang perempuan, ada juga yang lelaki melakukan sexual harassment kepada seorang lelaki. Okey, untuk Badrul, Badrul support yang untuk belah yang mana satu? Of course, orang akan support yang sexual. Orang yang telah di harassment tu. Okey. Fakta ni tak bolehkan. Ya, aku cuci baik lah. Aku tak boleh lah. Kau mengelirukan soalan, kau tahu tak? Aku ada Okey, tak apa. Kita Okey. Kau jawab dah? Okay. So, dia tak boleh nak cakap sebab mostly orang lelaki akan make up lelaki. Tapi saya minta maaf sangat-sangat sebab atas situation ini, kita memang tak boleh nak blamekan victim atas kesalahan perogol. Sebab isu biasanya sebagai lelaki dia akan bangkitkan pasal pakaian wanita, dan diorang kata kalau dia pakai baju macam tu maksudnya diorang nak kena rogol. Like siapa yang nak? Tak ada orang yang nak langsung untuk dirogol di dunia ini. Dan sebab saya sebagai orang yang bertanggungjawab, saya tak boleh nak backup kaum Adam sendiri atas kesalahan mereka sendiri. Sebab of course kat dunia tak ada orang nak kena rogol. So kita tak boleh nak salahkan pemakaian orang ataupun orang tu punya cara bercakap ke macam mana ke yang membuatkan seorang lelaki ni dapat menaikkan syahwat mereka sendiri macam tu. So bagi saya support victim untuk mempertahankan diri mereka. Sebab ini 100% bukan salah victim. Okey, terima kasih Badrul. Okay, Alright. apa pesanan untuk masyarakat yang melihat video ini? Untuk Eliza Aisyah? pesanan saya kepada individu yang menganggap isu sexual harassment ini sebagai satu isu yang tak patut disuarakan. Okay. No words to say. Faham? Okay? Kepada semua individu yang menganggap perempuan yang membangkitkan isu ini sebagai seorang feminism, sebenarnya tidak. Sebagai seorang yang kena sexual harassment, dia hanya mahu mempertahankan maruah dia. Okey, itu saja untuk Eli. Okey, so sampai dekat sini saja kita punya interview. Okey, terima kasih sebab luangkan masa bersama saya dalam video kali ini. Thank you Badrul, thank you Syaza, thank you Eli. Boleh buka. Sama-sama.